Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Iaitu definisi takwa yang paling ringkas, iaitulah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala lapangkan hati, cerahkan dada, lapangkan dada kita, cerahkan hati kita untuk sentiasa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 8 hari bulan Mac 2024 bersamaan dengan 27 Syaban 1445, perbincangan yang sesuai dengan keadaan kita sekarang di ambang Ramadan, iaitulah persiapan menuju Ramadan. Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang dulu daripada kamu, dengan tujuan besar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, kita nak jadi orang yang bertakwa, Allah buka satu lorong yang besar. Apa yang saya nampak, yang kita gambarkan depan mata kita, lorong jalan takwa yang diberi ini ibarat seperti lebuh raya 4 lain. Lebuh raya tanpa tol yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjalan menuju menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa, untuk melayakkan kita menjadi penghuni syurga di akhirat nanti. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang layak menerima anugerah syurgamu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Para jemaah sekalian, di saat kita menuju Ramadan, jangan lupa sekali lagi kita peringatkan tentang doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestin yang ditindas terus oleh rejim Zionis Israel dan kuncu-kuncunya. Mereka kini turut diancam kebuluran kerana kekurangan bekalan makanan. Apatah lagi hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi akan tiba bulan Ramadan. Semoga dengan munajat kita, dengan doa kita, lebih-lebih lagi ketika kita sedang berpuasa nanti, di saat hendak berbuka puasa, di antara tempat doa mustajab, iaitulah ketika kita sedang berpuasa dan hendak berbuka puasa. Ketika itu kita ambil masa peluang yang sedikit, 10 atau 5 minit sebelum masuk waktu berbuka, dah siap dah hidangan yang ada, maka kita berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi di sinilah Pak, kita sama ada kita doa kepada saudara kita di Palestin, doa kepada kita sendiri dan keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita sedang sakit, maka peluang itu sangat besar. Ada orang tanya, dia kata, bilakah waktu doa mustajab? Waktu doa mustajab ni banyak waktu. Tetapi di antara ciri-ciri kemustajaban doa yang besar yang perlu kita ambil, bukan waktu saja, bukan tempat saja, tapi ad-da'i, orang yang berdoa itu yang perlu fokus kepada doa dia. Orang yang sakit, bila dia berdoa, dia minta Allah hilangkan sakit. Orang yang susah berhajat, dia berdoa kepada dengan hati dia supaya dia hilangkan. Dan kita yang bersimpati. Para jemaah sekalian, bila kita ada orang yang kita sayangi menghadapi ujian, sama ada sakit ataupun apa saja, maka kita doakan mereka tanpa diberitahu. Tak payahlah hantar WhatsApp, contohnya pukul 6:30 sebelum maghrib, aku akan doa untuk kau, engkau tunggu je, aku live, engkau aminkan. Kata-kata ini cerita influencer yang duk cari kerja. Sekarang ni satu fenomena yang teruk berlaku di Mekah contohnya. Dia ambil gambar pegang Kaabah. Ini sudah ada satu fenomena baru. Yang lain-lain saya tak nak sebut, yang baru-baru takut menimbulkan masalah. Bukan itu cara kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara doa mustajab, da'watu akhihi li akhihi bi zahril ghaib, iaitulah doa seorang saudara kepada saudaranya tanpa diberitahu. Contohnya bila kita ada sahabat sedang sakit, kita ada masa untuk berdoa pada saat ini, waktu sahur, waktu tarawih, salat, waktu buka puasa. Kita doa, Allahumma ya syafi, wahai Tuhan yang menyembuh, sembuhlah penyakit saudara aku. Ataupun hilangkan kesusahan dia. Atau apa masalah yang dihadapi, kita doakan. Tuan, para jemaah sekalian, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Doa kita diaminkan oleh para malaikat. Dan mereka ini sejenis makhluk yang tidak bakhil. Dia kata amin walaka bimisli, amin, Allah perkenankan doa kamu dan bagi kamu juga akan dapat yang sama. Maknanya kalau kita doa kepada siapa saja, dia dapat, kita juga dapat. Kita doa pada orang sakit, Allah Ta'ala hilangkan penyakit kita. Kita doa pada orang susah, Allah Ta'ala hilangkan kesusahan kita. Maka itulah kelebihannya da'watu akhihi bi zahril ghaib, doa seorang hamba di belakang tabir. Maknanya kita tak beritahu kepada orang. Kembali kita kepada Ramadan Al-Mubarak. Maka di antara perkara besar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia berpuasa dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala. Dua syarat kena ada. Yang pertama syarat dia iman, mana kita beriman pada Allah. Mana kita buat ni bukan kerana dipaksa oleh orang, kita buat kerana keyakinan kita, kerana keimanan kita Allah Ta'ala perintahkan, maka diampunkan dosa-dosa. Dan wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah. Jangan pula kata tak boleh. Ni ada setengah orang dia duduk mengajar, dia kata tak boleh kita buat apa-apa mengharapkan pahala. La, Allah Ta'ala nak beri pahala. Baginda Nabi SAW suruh kita minta pahala. Kenapa kita kata tak boleh? Yang kedua, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa dia berdiri pada waktu malam dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Apa makna berdiri? Qama Ramadan maknanya berdiri pada malam. Tadi saya tanya dalam tazkirah tadi, bila masuk bulan Ramadan, apakah ibadah yang paling utama, yang paling besar kita lakukan pada bulan Ramadan? Maka jawabnya berpuasa. Nama dia pun bulan puasa. Syahrul Ramadan, Syahrul Siam, bulan puasa. Jadi oleh kerana bulan puasa, ibadat khusus yang spesifik dalam bulan ini, iaitulah berpuasa Ramadan. Maka puasa ini kita lakukan dengan baik, lakukan dengan sempurna, dan dihiasi pada waktu malamnya dengan baca Quran, dengan solatut tarawih,
yang disebut dengan nama Qiyam Ramadan. Nabi SAW memberitahu siapa dia bangun solat malam, berdiri pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa dia boleh beribadat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Hadis ini dia merangkumi 3 perkara: puasa, qiyam, dan khusus kepada malam Lailatul Qadar, kerana ketinggian darjat dia. Nama dia pun Lailatul Qadri. Al-Qadri 2 makna. Sama ada makna dengan kedudukan yang tinggi ataupun dengan makna sempitnya dunia ini pada malam itu. Kerana tanazzalul malaikatu waruh, para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar ke bumi, meraihkan hamba-hamba Allah yang sedang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, maka bila nak datang Ramadan, beberapa perkara persiapan dari sudut kesihatan, dari sudut fizikal, dari sudut yang penting sekali, persiapan jiwa untuk menghadapi Ramadan. Ada setengah orang ni bila bunyi nak Ramadan mari, lembek tengkuk. Tak boleh makan dah lah. Kita yang duduk kerja di pejabat ni, duduk dalam bilik sejuk ni, takkan nak mengeluh juga. Tapi kalau kawan-kawan kita yang kerja buruh kasar, yang bekerja di tengah panas, membanting tulang kata orang, mungkin mereka akan terkesan dengan Ramadan kerana mereka tak boleh makan dalam keadaan mereka duduk dalam sedemikian keadaan. Namun begitu, yang membezakan orang yang menerima Ramadan dengan tidak Ramadan ini bukan status pekerjaan, yang membezakan status keimanan. Orang yang beriman, dia akan usaha walau macam mana pun. Dia akan berusaha. Anda baca fatwa peringkat antarabangsa yang ditanya oleh orang-orang yang duduk di benua yang siangnya tak ada malam. Macam mana dia nak puasa? Kita ni kalau malam tak ada siang, tak ada masalah lah, dia tak payah puasa. Ini siang ada, malam tak ada. Maka para ulama mengatakan kita takdirkan, kadarkan di antara benua yang paling dekat dengan dia berapa jam. 14 jam, dia puasa 14 jam, yang lain itu dia buka. Ada juga yang kata buka puasa, tapi dia qada nanti pada waktu bila datangnya musim sejuk, yang malamnya panjang, lebih daripada siang. Kita kata wallahu alam, itu perbincangan para ulama. Para jemaah sekalian, bila kita kata persiapan, apa yang kita nak siap? Persiapan kita iaitulah apa ibadat, bagaimana yang kita nak lakukan, dan bagaimana kita nak uruskan manajemen masa beribadat di bulan Ramadan. Itu patut diperbincangkan. Tak payah bincang lah Ustaz. Grup surau kami dah bincang semua. Grup surau dia buat jadual, tapi yang mengisi jadual kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini sebagaimana dikempen oleh orang. Sekarang ni banyak kempen. Solat subuh seperti Jumaat. Kita kata Alhamdulillah, dengan kempen-kempen ni ramai. Tahun ni pula kita nak, bukan tahun ni je, beberapa tahun saya dah kempen bersama pendakwah yang lain. Kempen solat tarawih, jangan lari tengah jalan. Ini dia kata Ustaz kempen pun jadi, tapi sukar untuk dilaksanakan. Sebab masalahnya, kenapa kita nak lari di tengah jalan? Kalau kita ada sibuk malam tu, contohnya, kita pergi cari surau-surau yang cepat bacaan. Kita boleh tahu, sini sudah pukul 10, yang surau sana sudah pukul, masjid sana sudah pukul 11. Jadi pilih yang tepat. Yang pentingnya, waqumu lillahi qanitin, kita berdiri bersama dengan ahli ibadat pada waktu malam, biar sudah sekali dengan imam, maka kita akan dapat pahala qiyamul lail. Kalau tidak, tuan-tuan akan kerugian masa. Peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak ambil. Kita mengatakan inilah satu perkara yang tidak baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh sahabat Nabi Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi kita naik mimbar. Mimbar masjid Nabi ada 3 tangga, 3 anak tangga.
Bila Nabi naik yang pertama, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Para sahabat radhiyallahu anhum, dia tak boleh tengok benda yang dia tak faham. Selepas salat, selepas Nabi berkhutbah, sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, sana'tal yawm san'an." Nabi lakukan satu perkara yang belum pernah terjadi belum ni. Adakah ini satu sunnah? Setiap khatib naik tangga, amin, amin, amin. Itu yang dia orang nak tahu, nak faham. Maka Nabi SAW beri jawapan, Qal atani Jibril. Waktu aku naik tangga tadi, Jibril datang. Jibril AS, utusan Allah Azza wa Jalla yang mau wahyu kepada Nabi. Bukan Nabi kita saja, semua anbiya yang lain menjadi perantara di antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah melalui Jibril AS. Jibril datang, faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, masuk Ramadan 10 hari berlalu begitu saja, Allah beri 20 pun tak jadi apa, fansalakha, berlalunya Ramadan, falam yughfar lahu, dia tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebab dia tidak beribadat, dia tidak minta ampun, dia tidak beristighfar, mungkin dia juga tidak berpuasa, maka fa'aba'adahu Allah, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada rahmat Allah dan dicampakkan ke dalam azab. Qul amin. Jibril kata, katakan amin, maknanya setuju dengan akta yang dibentangkan oleh Jibril. Faqultu amin, aku kata amin. Naik tangga yang kedua, amin. Apa pula? Kata Jibril alaihissalam, man adraka walidayhi aw ahadahuma. Siapa dia sempat hidup bersama dengan dua ibu bapa ataupun salah seorang. Maknanya kita waktu kita sempat, ayah kita ada, mak kita ada, ataupun tak sempat dengan ayah, sempat dengan mak, ataupun sebaliknya, tapi dua-duanya tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Mana dia tidak hormat pada mak, tidak tidak buat kebaikan pada ayah, ataupun dia derhaka pada dua orang tua ni, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada rahmat, dia masuk ke dalam kena azab. Qul amin, kata amin, faqultu amin, aku berkata amin. Naik tangga yang ketiga, amin yang ketiga, apa dia peristiwa yang berlaku? Kata malaikat Jibril AS, man zukirta indahu falam yusalli alaik. Mana-mana orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat tak kenal je, tak selawat. Orang kata berkata sebut Nabi Muhammad, kita tak kata sallallahu alaihi wasallam. Buat tak tahu macam sebut Pak Mak ni kampung mana ya. Fa'aba'adahu Allah, orang ini juga dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata amin, setuju dengan undang-undang ataupun akta yang dibentangkan oleh Jibril pada masa itu. Hadzal hadis rawahu Tabarani bisanadin sahih li ghairihi, mana sanad dia baik. Jadi para jemaah sekalian, kenapa tiga perkara ini dikembar dalam satu hadis? Kenapa dibentang dalam satu masa? Jawabnya, sepanjang hidup kita, kita nak boleh hidup atas dunia, kita melalui dua ibu bapa. Tak ada orang mari daripada bola betung sebagaimana yang diceritakan dalam cerita dongeng itu, ataupun sebagaimana yang direka oleh Darwin, mendiang Darwin kata manusia mari daripada monyet. Saya kata kalau aku jumpa Darwin, aku cakap dengan dia, kata awak seorang yang monyet, orang lain tidak. Kita sebagai manusia mesti melalui proses daripada mak dengan ayah. Maka janganlah orang yang menyebabkan kita hidup, yang telah memberi kasih sayang kepada kita daripada seawal kita dilahirkan, tiba-tiba tidak menjadi sebab kita khidmat pada mereka sehingga kita layak ke syurga. Kita kata inilah manusia yang rugi di dunia, celaka di akhirat, wal'iyazubillah. Jadi peluang yang besar Allah Ta'ala anugerahkan. Jadi dengan kedatangan Ramadan, ambillah peluang para jemaah sekalian, baliklah
berhubunglah dengan orang tua kita, khidmatlah kepada mereka selagi mereka masih hidup, ataupun kita berilah kepada mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kubur mereka taman syurga. Allah curahkan ke dalam kubur mereka rahmatnya. Jangan lupa setiap kali kita solat, Rabbighfirli wa liwalidayya, bukan satu doa yang payah, tak perlu panjang-panjang. Dengan dua patah ini, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan dosa bapa aku, bermakna lidah kita telah memberi khidmat pada orang tua. Kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu di akhirat esok ada orang ni masuk dalam syurga, darjat dia tinggi lebih daripada orang lain. Masuk dalam syurga, darjat dia tinggi. Dia terkejut. Dia tahulah level dia. Macam kita hari ni beli tiket ekonomi, tiba-tiba dapat duduk business class. Terkejut juga, siapa angkat ni? Tak ada pula anak saudara kita jadi pilot, contohnya. Dia tanya malaikat, kenapa saya sampai di sini? Qal bistighfari waladika laka. Malaikat katamu jangan bimbang dengan sebab istighfar daripada anak-anak. Allahu Akbar. Kenapa kita dengan selawat? Jawabnya, kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kerana dengan selawatlah, dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hidayah kepada kita, dengan kitab Al-Qurannya, dengan sunnahnya yang telah membuka lorong, membuka jalan kita ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikanlah kami semua ni dari kalangan orang yang layak ke syurga, orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, rumusan daripada ringkasan khutbah yang kita sampaikan sini, yang pertama, kemuliaan dan keistimewaan Ramadan banyak disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah. Nanti akan datang lagi tazkirah, khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para khatib sepanjang Ramadan yang menyebut tentang keistimewaannya. Yang kedua, hanya beberapa hari kita akan menyambut Ramadan, maka perlulah membuat persiapan. Kalau kata nak siap makan minum, alhamdulillah mudahnya nak dapat. Tapi persiapan yang besar, waktu yang kita peruntukkan untuk kita beribadat, memperbanyakkan, menggandakan ibadat dalam bulan yang mulia ini, supaya kita tidak kerugian dari sudut orang lain berlomba-lomba, tiba-tiba kita tak jalan, masa lagi tak tukar dia. Yang ketiga, di antara ibadat yang mesti kita lakukan dalam bulan ini, selain daripada salatul jamaah, berpuasa pada siangnya, iaitulah ibadat tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyakkan sedekah. Yang belum berzakat, keluarlah zakat. Mudah-mudahan Ramadan ini telah memberi kepada kita satu peluang yang baik untuk kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah, wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.